Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang, bersama saya Fidas Macrang. Tumpuan berita. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bercadang membina sebuah komplek kerajaan yang menempatkan jabatan dan agensi kebajikan di daerah Tatau. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, perkara ini akan beliau bincangkan bersama Menteri di Jabatan Ketua Menteri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus, Datuk John Sikitayai, berhubung cadangan tersebut bagi memudahkan penduduk supaya tidak perlu ke Bintulu untuk membuat sebarang urusan. Kita akan majukan satu permohonan. Saya sign, ni pun sign juga kepada kerajaan negeri untuk mula satu kompleks macam yang di Kuala yang di dalam Selangor, supaya di siang kita dapat nikah pejabat kebajikan. Ada lagi kita nak orang di Tato tu pertama dari rumah panjang. Kalau nak pergi ke Bintulu, sudahlah orang susah kita nak permudahkan untuk mereka. Selain daripada itu, nanti di bawah kompleks itu kita juga masukkan dalam komponen bangunan itu PPDK. Beliau bercakap demikian semasa lawatan rasminya ke Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Sinaran Kasih Tatau pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah juga memaklumkan pihaknya telah memohon untuk menyerapkan jurupulih kesihatan sedia ada yang bertugas di Jabatan Kesihatan Malaysia kepada jawatan berasaskan caruman JBC. Minggu lepas, hari Khamis, kita telah bentangkan satu kertas kabinet juga, iaitu memohon kepada kerajaan negeri dalam mesyuarat tersebut yang dipengosikan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri sekarang ini telah meluluskan permohonan kita. Nombor satu ialah untuk menyerapkan jurupulih kesihatan yang sedia ada yang bertugas yang ditempatkan di Jabatan Kesihatan kita sekarang ini dan memberi perkhidmatan kepada PDK kita mengikut zon Jadi telah diluluskan oleh kerajaan negeri supaya mereka ini diserap dan skim kerja mereka daripada Contract for Service ditukar kepada JBC. Seterusnya, perayaan sambutan Tahun Baru Cina perlu dijadikan usaha untuk mengukuhkan semangat muhibah masyarakat majmuk di negara ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Sukri berkata, pengukuhan perpaduan dalam kalangan masyarakat penting untuk membina keluarga Malaysia yang bersatu padu. Ujarnya, sambutan perayaan pelbagai kaum di negara ini juga menunjukkan semangat keharmonian yang tinggi dalam kalangan rakyat. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan buah limau Mandarin kepada komuniti Cina di sekitar Pasar Simunjan pada Ahad. Program seumpama ini merupakan acara tahunan Datuk Seri Nancy setiap kali menjelangnya musim perayaan Tahun Baru Cina. Di Seri Aman, Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Chuan Ko tidak terlepas menyambut Tahun Baru Cina dengan mengadakan program Sejambak Kasih. Program yang bermula seawal jam 8.30 pagi Sabtu itu menyaksikan penyerahan bakul makanan kepada 150 orang penerima yang terdiri daripada kalangan masyarakat yang memerlukan. Hadir menyampaikan sumbangan itu Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat II, Datuk Francis Harden Hollis. Menurut Datuk Francis, sumbangan itu bertujuan meringankan beban golongan yang memerlukan dalam menyambut perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Dalam program berasingan di Restoran Golden City, Seri Aman, Datuk Francis menggesa semua jentera gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak untuk mengimbas kembali peranan di dalam parti dan meneruskan sokongan kepada pimpinan serta pentadbiran wakil rakyat di kawasan masing-masing. Katanya ia bertujuan untuk meningkatkan keyakinan serta kekuatan yang sedia ada dalam membantu memperjuangkan misi dan visi Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Apresiasi Jentera Kaum Cina GPS Dewan Undangan Negeri Dun Simanggang dan sambutan Tahun Baru Cina 2022 Anjuran Persatuan Ketua Masyarakat Cina Daerah Seri Aman pada Sabtu.
Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian mengucapkan terima kasih kepada semua petugas GPS PRN 12 Sarawak yang hadir kerana memberikan kepercayaan serta sokongan yang padu sehingga GPS boleh kemenangan di Dun Simanggang. Kemuncak Majlis, Datuk Francis menyampaikan angpau kepada warga emas sebagai menandakan tradisi masyarakat Cina yang masih diwarisi ketika menjelangnya musim perayaan Tahun Baru Cina. Selain itu, majlis turut dimeriahkan dengan tradisi Yisang yang melambangkan perpaduan. Perkembangan di Sarike, belia perlu kuat supaya tidak mudah terjebak dengan penyalahgunaan dadah yang semakin membimbangkan. Demikian menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talib Saleh semasa berucap dalam majlis penutupan ceramah dan pameran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, anjuran pemuda ranting susu jambu di gelanggang bola keranjang Taman Susu Jambu pada Ahad. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang memberitahu tubuh badan serta mental yang sihat dan aktif mampu menghindari belia dari terjebak dengan gejala dadah yang merupakan perosak dan musuh utama negara. Ini kita harus memberi mereka peluang walaupun mereka tidak berminat untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat tinggi dari segi akademik, tetapi peluang masih ada untuk mereka melanjutkan pengajian mereka di peringkat sijil di dalam bidang vokasional atau teknikal di mana-mana bidang jahitan, bidang simpalan, bidang plumbing dan sebagainya memang sudah ada. Kalau kita lihat daripada inisiatif yang diambil oleh kerajaan negeri sahaja, iaitu membangunkan Saintek, Center for Technical Excellence, mula-mula di Kuching. Di Kuching dulu diberi nama Pusat Pembinaan Belia, dan sekarang sudah dinamakan sebagai Center of Technical Excellence di Santubong, dan juga dibangunkan di Lundu dan di Mukah dan di Lawas. Ini bermakna kita mempunyai banyak ruang dan peluang untuk belia. Diberi peluang untuk mereka membuat pengajian di pihak kemahiran supaya mereka tidak terjebak di dalam gejala-gejala dadah seperti ini. Dalam pada itu, beliau turut gembira dengan penglibatan para belia dalam program ceramah dan pameran anti dadah yang diadakan dan berharap ianya akan dapat diperluaskan lagi merangkumi lebih ramai belia dan remaja. Tambahnya, program sebegini harus diteruskan dari semasa ke semasa bagi mengekang dan membasmi isu penyalahgunaan dadah, khususnya di kalangan belia remaja. Manakala di Bau, peruntukan sebanyak RM150,000 menerusi projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2022 telah diluluskan untuk pembinaan gelanggang futsal di Kampung Segong. Menteri Muda Pengangkutan 2 Sarawak, Datuk Henry Harry Jinep berkata kelulusan dana itu adalah bagi merealisasikan permohonan warga belia dari kampung berkenaan. Menurutnya, pembinaan padang bola sepak juga akan dilakukan oleh kontraktor dalam masa terdekat kerana peruntukan telah disalurkan pada tahun 2020. Beliau berkata demikian semasa program bersama belia Kampung Segong pada Sabtu. Datuk Henry yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dasik Biru menambah dana sebanyak RM200,000 juga diperuntukkan bagi fasa 2 pembinaan jalan ke Ribuan Bronang yang mana fasa pertama kini masih dalam pembinaan. Sementara itu, beliau menggesa penduduk Kampung Segong mengambil peluang dengan membuka inap desa selepas kemudahan jalan masuk ke Ribuan Bronang siap sepenuhnya. Selanjutnya, golongan yang memerlukan seperti ibu tunggal akan mendapat perhatian dan dibantu. Menurut Menteri Muda Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam, sebagai kerajaan yang prihatin, Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa komited dalam membantu golongan yang memerlukan. Katanya ketika ditemui selepas mengadakan lawatan di Kampung Sebemban pada Sabtu. Dalam lawatan itu, Muhammad Razi telah melawat salah sebuah rumah ibu tunggal yang masih menunggu bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian. Laila Enterang, 39 tahun, menyara 5 orang anak yang berusia dari 14 hingga 17 tahun. Selepas itu, Muhammad Razi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas turut melawat dan menyumbangkan sebuah kerusi roda kepada salah seorang penduduk Kampung Januari Mohsin yang mengidap penyakit strok haba semenjak dari kecil. Sementara itu, pengurusi skuad prihatin Suhaimi Muhammad
mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Raziz Hitam kerana sudi meluangkan masa melawat dan turut serta mengagihkan bantuan bakul makanan dalam program tersebut. Bantuan ini merupakan salah satu daripada program yang akan diadakan secara tahunan bagi membantu penduduk kampung, terutamanya golongan asnaf. Manakala di Lawas, program advokasi keselamatan jalan raya telah diadakan di Waterfront Jalan Gaya dan dirasmikan Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Henry Sum Agong pada Sabtu. Menurut Datuk Henry, pelancaran program advokasi keselamatan jalan raya ini telah diadakan di Kuala Lumpur baru-baru ini sempena sambutan Tahun Baru Cina bagi memupuk kesedaran keselamatan jalan raya. Ketika ditemui, beliau berkata tanggungjawab penguatkuasaan di jalan raya tidak semestinya diletakkan sepenuhnya kepada pihak keselamatan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Sebaliknya, ia adalah tanggungjawab semua pihak bagi mengurangkan kemalangan serta memberikan kesedaran kepada setiap pengguna jalan raya. Datuk Henry menambah, Kementerian Pengangkutan Malaysia juga akan terus mengadakan pelbagai program untuk kempen kesedaran jalan raya dalam usaha memastikan kadar kemalangan jalan raya di negara ini dapat dikurangkan. Dalam program itu, beliau telah menyerahkan helmet dan buah tangan kepada pengguna jalan raya yang melalui kawasan itu. Ke perkembangan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Isnin memaklumkan Sarawak mencatat 14 kes positif baru yang dikesan di 7 daerah di negeri ini. Angka ini menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 252,823 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 7 kes dikesan dalam kategori klinikal 1, manakala 7 kes dalam kategori klinikal 2. Berikut 7 daerah yang merekodkan kes. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Saya mewakili warga UKAS ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada yang menyambutnya. Semoga tahun ini beri kebahagiaan, keberkatan dan kesihatan kepada kita semua. Kongsi Fat Chai. Kami dari Unit Komunikasi Awak Sarawak ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Fat